melihat isu-isu emosi ini dan juga isu-isu tekanan emosi agar ianya bukan menjadi satu faktor risiko yang baru kepada kita dalam kita menangani perjalanan hidup kita dalam tempoh krisis. Banyak perkara yang boleh dilakukan tetapi tidak semudah yang saya akan perkatakan. Sebab itulah sempena peringatan Hari Anti Dadah Antarabangsa ini, tema yang dikeluarkan oleh United Nations Office of Drug Control ni ialah share facts about drug save life. Jadi dengan kefahaman terhadap fakta-fakta, kita boleh menyelamatkan nyawa. Begitulah pentingnya fakta dan nyawa. Kalau kita tidak ambil peduli secara serius tentang fakta-fakta ini, maka kita tidak akan dapat menguruskan isu-isu psikologi, isu-isu emosi dengan baik. Ada orang yang merasakan dia boleh uruskan sendiri, tapi mind you, walaupun seorang profesional sekalipun dalam bidang psikologi, dia juga memerlukan bantuan daripada rakan sejawatnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Saya sarankan kepada semua ibu bapa ataupun sesiapa juga yang bergelar dewasa dan remaja, kita mestilah berlapang dada dengan program-program psikopendidikan yang dikeluarkan. Psikopendidikan ini ialah peringatan-peringatan yang penting yang membantu kita untuk meneruskan hidup kita, yang membantu kita untuk meneruskan fungsi kita, sama ada berfungsi secara emosinya, berfungsi secara sosialnya, berfungsi secara kognitifnya. Ini merupakan satu sokongan yang perlu. Sebab itu kita kata psychological support. Sokongan psikologi ini sangat perlu, dan kita memang galakkan lebih ramai mereka yang mempunyai keupayaan dalam menyediakan khidmat sokongan psikologi ditawarkan kepada masyarakat. Semua kaunselor di negara kita ini dalam bentuk berkelompok atau kumpulan, di mana juga mereka berada, sama ada mereka kaunselor sekolah, mereka kaunselor di institusi-institusi pengurusan, dan selagi mereka merupakan kaunselor yang berdaftar profesional, mereka mesti berusaha menyediakan talian-talian psychological support ini supaya masyarakat ada ruang dan peluang untuk mendapat sokongan. Sebab keperluan itu berbeza-beza. Ada orang sangat perlukan dengan segera, ada orang boleh bertahan, dan kalau kita bayangkan keluarga yang tidak mempunyai pekerjaan dan hilang pekerjaan, nak switch pula pekerjaan itu pada pekerjaan yang lain, tetapi tak boleh nak laksanakan disebabkan oleh tempoh kawalan pergerakan. Jadi macam mana agaknya perasaan dia? Sebab itu saya kata kita kena menyelami apa yang dirasai oleh mereka. Maka inilah merupakan keadaan yang mana menyumbang kepada tekanan-tekanan baru. Dan dalam pengalaman kita, ada isu-isu yang melibatkan keganasan rumah tangga, ada isu-isu yang melibatkan self-harm ataupun memudaratkan diri sendiri. Dan sehingga kan kita terpaksa, bukan terpaksa lah, kita nampak ada perlu untuk kita memberi pendidikan ataupun kesedaran, awareness tentang self-harm ini, tentang memudaratkan diri sendiri. Memudaratkan diri sendiri ini ada orang yang melakukannya dalam sedar ataupun ada yang melakukan tanpa sedar. Jadi ini adalah akibat-akibat tekanan yang bersifat psikologikal. Bahasa ini bersifat arbitrary. Maknanya boleh digunakan dengan sewenang-wenangnya selagi difahami. Itu dah kelebihan bahasa. Sehingga kan kita ada dua jenis bahasa. Bahasa yang kita kata oral dengan non-verbal. Verbal and non-verbal. Non-verbal itu menggunakan isyarat. Dan kanak-kanak ni pun suka juga belajar isyarat-isyarat. Kalau zaman saya kecil dulu, bahasa isyarat tu kita pakai titik-titik macam Morse code tu. Itulah kita
supaya orang lain tak boleh baca bahasa kita. Dalam WhatsApp ni pun ada juga bahasa-bahasa yang direngkas-rengkaskan kan. Saya pun kadang-kadang tak faham nak baca-baca, tapi saya tak ada anak remaja, tak ada peluang nak mencuri, nak melihat apa yang mereka gunakan. Yes, jargon dalam kelompok umur tertentu memang banyak. Ada jargon-jargon yang membimbangkan, ada jargon-jargon yang boleh disyaki, ada jargon-jargon yang memang agaknya itulah yang sepatut digunakan. Jadi kepada ibu bapa, saya memang bersetuju dengan Wak Lan tadi. Kita kena belajar juga mengenal pasti bahasa-bahasa yang digunakan. Kalau kita dengar di hujung-hujung telinga, tak ada salahnya kita bertanya. Misalnya seorang ibu dengar anak dia bercakap dalam telefon, ada bahasa yang dia tak pernah dengar kan. Nanti pegang bahasa tu, tunggu waktu yang sesuai, selesa sikit, lepas-lepas makan ke, jangan baru nak suap nasi tanya, kau cakap apa tadi, kau tak faham ni, kau cakap benda yang tak tentu arahnya. Kalau begitulah memanglah lagi ada banyak dia tak nak kongsi. Tapi kalau dah siap makan semua, dah kenyang sedawa, mak nak tanya sikit boleh tak? Jadi kita boleh tengok sama ada anak itu berasa tidak selesa ataupun selesa, dan bila dia menunjukkan keadaan yang ada debaran contohnya, ataupun sangat concern dengan apa yang nak tanya, dia macam ada mensyaki sesuatu dia kepada kita, maka kita jangan tu kita labelkan, kita boleh reserve dulu saja nak tanya apa maksud kataan yang tersebut tadi. Jadi kita boleh tahu sama ada maksud itu telus ataupun tak telus kalau jawapannya terus je. Alah, itu maksudnya gini. Dan kita boleh uji pula nanti pada orang lain, betul ke tidak kita tembak. Jadi sekarang untuk jadi ibu bapa ni taklah semudah dahulu. Dahulu tu barangkali kita kejut dia bangun pagi, kalau waktu sekolah pergi sekolah, pastikan dia ada makan minum balik, buat homework, pergi mengaji sebagainya, selesai masalah. Tapi hari ini cabarannya saya tak dapat nak bayangkan betapa beratnya ibu bapa hari ini, nak pula dengan kehadiran media sosial ini yang membolehkan mereka akses pada macam-macam, dan kita mau tak mau, dalam tak bagi terpaksa bagi juga mereka gunakan. Tak bagi akan lagi teruk daripada bagi gunakan. Jadi sebab itulah cabaran sangat besar. Saya kasihan jugalah pada ibu bapa muda ni hari ni yang terpaksa melalui satu proses membesarkan anak-anak dengan begitu mencabar. Usah cerita lagi tentang makan minum, baru lagi nak cerita pasal bagaimana secara emosinya anak-anak itu mesti dibesarkan, bagaimana sosialnya mesti dibesarkan, apakah bahasa-bahasa yang perlu digunakan. Yang ini sangat mencabar. Dan hari ini juga kita lihat dengan pembelajaran dari rumah ni, PDPR mereka namanya. Ini juga saya rasa ibu bapa memerlukan juga sesi-sesi retreat dan perkumpulan melalui talian, bagaimana berkongsi tentang stres yang mereka lalui sepanjang hari, daripada pagi mula kelas buka komputer sampailah dia habis pukul berapa tak tahu. Dan kita pun kalau boleh anak ni dapat macam-macam, nak pandai matematik, nak pandai mengira, nak pandai membaca, nak pandai menulis, melukis tak tahulah, tak ada orang mengajarnya. PJ memang dah tak ada, nak melompat-melompatkan kita tak boleh nak keluar. Lepas tu nak juga pandai mengaji, mesti itu menjadi tanggungjawab. Dan ada yang bernasib baik yang ibu bapanya memang boleh lakukan semuanya, boleh support mana-mana yang tertinggal, tak boleh. Tapi ada ibu bapa juga yang tidak mampu, yang tidak berupaya untuk membantu anaknya mendapatkan kemahiran-kemahiran tertentu, terutama kemahiran-kemahiran yang membabitkan isu-isu pendidikan keagamaan misalnya kan. Boleh ajar moralnya, boleh ajar tata tertibnya, tetapi ada perkara-perkara yang lebih mendalam yang dirasakan abdal. Saya sendiri pun dalam pengalaman saya sebagai ketua pengarah ADK, bila saya sebut the fundamental to treatment and rehabilitation is Quran and Sunnah. So all of us mesti cuba menjadi role model
menggunakan pendekatan agama. Jadi kita punya pegawai DK pun tak berani juga nak uruskan bab-bab yang berkaitan dengan agama. Kita kena panggil ustaz, kader-kader yang kita lantik. Jadi akhirnya kita mendapat kesukaran. Inilah dia cabaran yang ada pada kita, dan yang boleh kita lakukan ialah kita jangan putus asa dan dapatkan bantuan dari mereka yang berpengetahuan untuk membolehkan kita melakukan yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga kita. Ibu bapa tahu bahawa selalunya, untuk makluman ibu bapa lah, selalunya you are the last to know dan anak itu terlibat dengan dadah. You are not the first. Sebab itulah bila you are the last to know, you are in the denial. Dan in denial ni bukan kerana you want to deny, tapi you tak sanggup menerima hakikat bahawa yes, my son is involved in drug addiction. Dia tak bersedia. So you kata, no, I don't think so, takkanlah anak saya tahulah anak saya macam mana, di rumah ni dia buat macam-macam. Yang inilah kadang-kadang kita overlook. Mau tak mau, we have to talk to the parent bahawa inilah benda. Dan proses bercakap dengan ibu bapa ni barangkali tak boleh lakukan oleh semua orang. Jadi siapa yang boleh melakukan? Saya sangat yakin our counsellor can do that. Kalau dia ada sekolah, maka it's the duty of the school counselor to talk to the parent. Walaupun counselor itu tugasnya ialah untuk memberi perkhidmatan counselling pada pelajar-pelajar, bukan pada ibu bapa. Tetapi our counselors always do beyond the limit. Dan mereka akan merasakan bahawa ini adalah antara semua, kerana ada kaitan antara ibu dan anak. Jadi itu perkara ni, we have to talk, we have to educate, we have to convince. Mau tak mau kena uruskan juga, sama ada oleh pihak sekolah. Tentulah kalau kita bercakap yang menyebabkan memalukan, dia memang ibu bapa tak nak lah kan. Dia malu tak tertanggung kan. Jadi kadang-kadang bila ada konsep malu tak tertanggung tu, daripada malu biar tak payah cakap. Tak payah aku buat sendiri kan. Lepas tu menyendirilah kepanjang masa dan uruskan sendiri. Jadi tidaklah mendapat kualiti pengurusan yang baik. Kalau ada ibu bapa yang macam tu, kita nasihatkan, uruskan supaya ada orang yang boleh diyakini dapat mengadakan perbincangan, menjadikan khidmat nasihat, dan seterusnya kalau perlu sesi kaunseling, kita buat sesi kaunseling.